Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Hari ini saya nak kongsikan dengan korang daun-daun yang kita boleh campur di dalam tanaman kita. Okey, semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin, amin. Rezeki seluas lautan. Amin. Okey. Hari ni saya nak tunjukkan dengan korang, selain dari sekam padi, sekam bakar dan tanah organik, saya nak campurkan media tanah saya dengan ni nampak. Saya ambil hari tu dekat hutan daun bambu. Okay, kalau kat rumah korang tak ada daun bambu, korang boleh campur dengan daun-daun kering yang lain pun boleh. Kalau macam rumah saya belakang tu hutan, sentiasalah ada daun-daun. Okay, kita ambil daun-daun, lepas tu kita potong kecil-kecil. Kita boleh campurkan dengan media tanah kita. Kalau kita nak pakai, kita dah boleh terus campur. Kalau macam daun-daun ni, macam contoh baja kompos juga. Okay, kita boleh bagi baja kepada pokok-pokok kita. Tapi semua pokok pun boleh guna. Kalau pokok keladi, dia lebih suka kalau kita campuran daun-daun macam ni. Kita ambil, kalau kita nak guna, baru kita ambil. Okay, kalau saya macam tu lah. Kalau ada dia punya batang macam ni, kita buang. Kita tak guna dia punya batang. Okay, sebab kebanyakan orang guna macam ni. Sebab apa? Kalau pokok keladi, dia memang suka dengan daun-daun ni. Sebab bila kita siram pokok, dia media tanah poros. Bila poros, dia cepat kering. Jadi tak adalah media tanah korang tu lembab dan basah. Dia jadi becek tu tak nak. Kalau jadi becek tu kebanyakannya pokok, nanti dia akan busuk akar. Sebab apa saya suka cakap dengan korang, campuran tanah tu penting, sebab ni lah, bila korang tak campur, ada setengah orang tanya juga dengan saya, boleh tak kalau tak campur tapi pakai media tanah organik? Boleh jugalah kalau korang tak nak pakai kan, sebab kadang-kadang kat tempat korang susah nak dapatkan benda-benda macam ni. Okay, kalau korang susah nak dapat, kalau daun-daun mesti korang ada kan dekat rumah. Kalau ada daun-daun tu, korang ambil daun-daun tu, korang potong-potong, korang campur dengan tanah organik. Kalau korang tak ada, contoh sekam padi, sekam bakar dan media tanah. Okay? Media tanah campuran organik. Kalau tak ada, korang ambil je daun-daun tu, korang boleh pakai. Daun-daun tu boleh bergantikan dengan sekam padi. Kalau ada semua pun lagi bagus. Okay. Macam saya dah potong daun-daun macam ni. Dia punya batang tu korang buang. Okay. Siapa yang tak tahan dengan miang semua, orang boleh pakai sarung tangan. Kalau macam saya, memang ramai juga yang nasihatkan saya suruh pakai sarung tangan. Tapi saya memang tak boleh pakai sarung tangan. Bila pakai sarung tangan, saya tak boleh rasa media tanah yang saya nak memperbanyakkan tu. Media tanah yang saya nak aduk dan campur tu. Okay. Kalau korang nak campur, korang kalau macam saya dah biasa campur, dah biasa agak. Saya tak pakai sukatan. Tapi kalau korang nak campur, nak agak, korang pakai 1:1. Okay. Ini dia tanah yang saya dah
dah ada. Okey, kalau korang tak ada macam sekam padi, tak ada sekam bakar, korang boleh guna daun kering. Korang ambil je daun kering kat rumah korang tu, korang campurkan dengan tanah-tanah yang korang ada. Ni sekam bakar. Sekam bakar setengah. Sekam bakar setengah. Kalau ada daun-daun satu. Sekam padi setengah. Tanah satu. Setengah banding setengah, satu-satu macam tu. Lepas tu campur tanah. Saya sekarang dah tak pakai tanah biasa lah. Macam tanah hitam macam tu saya tak pakai. Saya pakai tanah organik yang dah ada campuran sabut kelapa, yang dah ada campuran tanah-tanah dia. Okay. Untuk pokok keladi paling elok sangat sebab dia jenis tanah yang kalau kita siram tu dia tak ada simpan air. Dia macam tak becek lah. Semua pokok boleh guna. Kalau takut busuk akar, korang kena rajin-rajin campuran tanah. Okay? Campuran tanah ni memang elok untuk pokok-pokok korang. Biar dia tak busuk akar dan tak mati. Kadang-kadang kebanyakannya pokok dia suka busuk akar sebab korang rajin siram aja. Kalau macam saya cukup sekadar 1 hari sekali je siram di waktu pagi. Macam saya nak pergi kerja pukul 7 macam tu saya dah siram pokok saya. Atau pukul 6 pagi selepas solat subuh saya siram macam tu. Kalau siram pagi-pagi, contoh nanti kena cahaya matahari kan, dia akan kering. Tapi saya tak galakkan korang siram di waktu malam. Bila kita siram di waktu malam, pokok kita tu akan lembab sampai ke besok paginya. Kalau kita siram di waktu pagi, matahari tu ada, dia boleh keringkanlah sikit air yang dalam pasu tu. Okay. Kalau macam ni kira dah jadi macam tanah kompos. Sebab kita campur dengan daun-daun kering. Ada setengah orang dia tanya, boleh tak pakai baja kompos? Baja kompos tu boleh kita pakai, elok juga. Tapi korang kena betul-betul boleh diguna. Kalau kadang-kadang dia banyak ulat, banyak cacing, takut nanti dia akan merosakkan kita punya pokok. Lebih bagus kalau korang nak buat tanah kompos, buat dari daun-daun, sayur-sayuran yang jenis kering-kering, jangan basah. Okay? Takut kita punya pokok tu terkena macam jamur, kulat, lepas tu benda-benda macam ulat-ulat suka duduk dekat pokok kita sebab pokok kita ada bau lah, bau kompos tersebut. Tapi kalau kita pakai kompos macam ni, kita campur dengan daun-daun kering, lagi elok. Okey. Kita campurkan dia semua. Kita dah boleh guna dah tanah ni. Okey. Untuk tips hari ni saya kongsi dengan korang. Kalau ada macam daun-daun yang dah tak pakai, yang dah betul-betul kering, jangan yang masih ada hijau-hijau, yang dah betul-betul kering, korang boleh guna untuk media tanah korang, untuk tanam pokok. Elok, lama-lama nanti daun ni, saya pernah korek pokok yang saya pakai daun-daun kering ni. Bila saya keluarkan dia, saya nak tukar tanah, dia akan jadi tanah balik. Daun-daun ni akan jadi tanah. Lagi bagus kalau korang pergi dekat macam korang ambil daun-daun, contoh daun yang saya cakap ni, daun buluh,
korang ambil di bahagian bawah yang dah macam dah jadi tanah. Itu lagi subur. Yang dah jadi tanah, yang dah hancur, dia punya daun dah hancur, tu lagi elok, lagi subur. Korang campur dengan media tanah korang, korang dah boleh terus tanam dan boleh guna. Media tanah campuran ni penting untuk tanaman kita, sebab satu, untuk bagi baja ke pokok kita. Satu lagi, untuk biar tanaman tu tak becek dan tak basah. Bila becek dan basah dalam pot kita tu, dia akan menyebabkan pokok kita tu busuk akar. Bila busuk akar, daun kita akan menguning. Lepas tu lama-lama daun kita akan gugur. Lepas tu dia akan mati. Slow-slow dia akan mati. Tu bermakna di pokok tu busuk akar. Okey. Lepas tu, bila korang pakai media tanah campuran, saya selalu cakap dengan korang, guna tanah campuran lagi bagus. Sebab itulah bila korang pakai tanah campuran, bila korang siram air ataupun korang kerap siram pokok korang, air tu akan keluar dari pot. Lepas tu satu, korang punya pot tu di bawah tu kena banyak lubang. Bila banyak lubang korang siram, dia akan terus keluar air tu. Dia takkan bertakung. Bila bertakung tu yang menyebabkan busuk akar. Itu perkongsian saya untuk kali ni. Media tanah campuran elok untuk tanaman. Lepas tu susah untuk kena busuk akar. Alhamdulillah, semenjak saya tanam pokok-pokok, memang dari dulu saya memang campuran tanah macam ni. Sebab bapa saya pun suka menanam, dia pun suka buat campuran tanah macam ni. Sejak dari dulu, memang dari kecil saya dah memang suka dengan tanaman. Dari dulu saya suka campur-campur media tanah. Tak pernah pun ada pokok yang busuk akar. Tak pernah pun. Kalau ada pun mati. Mati tu pun kadang-kadang dimakan ulat. Sejak dari tu, kalau mati je pokok saya satu pun, saya dah sedih sangat. Lepas tu kena rajin tengok dia punya daun, kena rajin kita belik-belik pokok kita, biar tak ada ulat, biar tak ada hama. Okey. Bila sesekali, kalau kita jarang tengok, kadang-kadang ada hama, kita tak berapa perasan. Bila dah banyak baru kita perasan, ada hama habis pokok kita. Macam tu. Kalau kita rajin tengok, seminggu sekali kita belik daun dia, kita rajin tengok. Bila ada hama, kita akan dapat tahu dulu. Bila ada hama, saya akan spray pakai sabun hijau pencuci tinggal mangkuk. Tu sahaja. Okey, itu tips saya. Tapi alhamdulillah, pokok saya tak pernah dijangkiti hama dan ulat. Sebab kita rajin tengok. Untuk peringkat awal tu kita dah tahu. Kalau dia ada masalah ke apa, kita dah tahu. Sebab kita rajin tengok pokok-pokok kita. Okey, itulah tips media tanah saya. Media tanah campuran daun kering. Okey, semoga memberi manfaat. Dan mana-mana yang baru berjinak-jinak pasal tanaman, boleh follow tengok video saya sampai habis. Jangan tengok separuh-separuh, nanti takut tak betul. Okey, yang selalu tengok, yang selalu support, terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak. Kalau video saya memberi korang pengajaran. Okey, kalau ada apa-apa yang korang nak tahu pasal tanaman, boleh je mesej saya ataupun tanya soalan, saya boleh jawab. Okey, bye. Assalamualaikum. Kita jumpa di video akan datang. Bye. Jumpa lagi.